memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini, di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita masuk pada bicara kita malam ini melalui bab yang dinukilkan oleh pengarang Jahalatun Khatirah, kejahilan yang cukup berbahaya. Malam ini pengarang ingin berbicara kepada kita tentang hukum yang berkisar tentang jahil. Kita pernah berhadapan dengan situasi ataupun kita pernah melakukan sesuatu dalam keadaan kita jahil. Kita tak tahu hukum mengenainya. Kita tidak mengerti apa yang kita lakukan itu adalah syirik. Kita tak tahu apa yang kita lakukan itu ianya menggoncang iman dan mengeluarkan kita daripada landasan iman. Manakala seperti yang biasa bicara kita berkisar melalui Kitabul Iman yang diketuai pengarangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala. Kita masuk melalui bicara pengarang. Kata pengarang Jahalatun Khatirah, kejahilan yang cukup berbahaya. Muslimuna walakin jahalah. Islam, Muslim, umat Islam, dan tetapi jahil. Pengarang meneruskan bicaranya. Laqad ammal jahlu bidinillahi kathiran min biladil muslimin hatta wujida al-muslimu alladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa yasumu ramadana wa yahujju al-baita wa yu'minu bikulli ma fil qur'ani yuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yusaddiquhu wa yagharu 'ala al-islam. ومع ذلك تراه يأتي أعمالا ويقول أقوالا ويعتقد بمعتقدات توقعه في الكفر أو الشرك أو النفاق وهو لا يعلم حقيقتها، بل ربما ظن أن ما هو عليه من شرك وكفر ونفاق هو الصواب الذي يرضي الله، فهو مسلم يغار على دينه ولكنه واقع في الكفر أو الشرك بجهله الذي يعرضه لعذاب النار. Kata pengarang, maka sesungguhnya kejahilan telah merebak di dalam agama Allah pada kebanyakan daripada negara-negara umat Islam, sehingga didapati seorang Muslim yang mengucap, yang menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan dia juga menyaksikan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia mendirikan solat, dia juga mengeluarkan zakat, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia juga menunaikan ibadah haji, dan dia beriman dengan setiap apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenarkan baginda alaihi salatu wasallam apa yang baginda berbicara tentang Islam. Tetapi tuan-tuan, dan dalam waktu yang sama, dengan demikian apa yang dinyatakan di atas, kamu melihatnya adakala ia melakukan amalan atau ia mengungkapkan ungkapan dan dia berpegang dengan pegangan yang membuatkan dia terjebak di dalam kancah kekufuran. Saya baca dahulu tuan-tuan, melihat kepada bicara pengarang tadi, terjemahannya. Ataupun kesyirikan ataupun kemunafikan, dan dia tidak mengerti hakikatnya, bahkan dia menyangka sesungguhnya apa yang ia lakukan itu, baik syirik ataupun kufur ataupun kemunafikan, ianya adalah sesuatu yang benar. Dia sangka betul-betul, yang mana Allah redha mengenainya. Maka tuan-tuan, dia adalah seorang Muslim. Kejap,
dia adalah seorang Muslim, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, dia melakukan perbuatan kufur, ungkapannya yang tidak bertentangan dengan Islam. Kata pengarang, yang mana dan tetapi ianya boleh membuatkan ianya terjumus di dalam kancah kekufuran ataupun kesyirikan dengan sebab kejahilannya yang membuatkan ianya terdedah dengan azab Allah, azab api neraka. Okey, kita lihat bicara pengarang di atas. Begini tuan-tuan, pengarang menyatakan kepada kita tentang kejahilan. Orang Islam, manakala mereka melakukan satu perbuatan yang boleh membuatkan iman mereka rosak, yang boleh menggelincirkan iman, dia tak tahu apa yang dia buat itu berdosa. Dia tak tahu tuan-tuan, apa yang dilakukan dahulu adalah satu yang diharamkan dalam agama. Contoh tuan-tuan, ini realiti. Dahulu tuan-tuan, ini semakin kurang popular sekarang. Dahulu sekiranya berlaku sesuatu, individu pertama yang akan dikunjungi adalah pawang Tok Pomoh di kampung-kampung. Wujud tuan-tuan. Okey, barang hilang, tak kira lah apa jua keadaan tuan-tuan. Jadi individu tersebut yang akan dikunjungi. Manakala perbuatan itu adalah perbuatan ditegah, haram. Kita pergi kepada penilik nasib, sebagai contoh, kita pergi untuk melihat barang, istilah orang kita, nak pergi nengok ni maknanya pergi tengok barang lah, pergi tengok barang hilang, nak tengok ada di mana, jadi jumpalah pawang Tok Pomoh. Jadi tuan-tuan, mungkin dahulu kita buat ataupun kita mengunjungi, kita tak tahu perbuatan itu syirik. Perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh membuatkan seorang itu terjebak dalam kancah kekafiran. Dia tak tahu. Dia solat, dia puasa, dia zakat macam biasa, cuma dalam bab itu dia tak tahu perbuatan yang dilakukan oleh beliau adalah perbuatan yang diharamkan. Ini bicara pengarang. Kemudian pengarang juga mengaitkan dengan kejahilannya. Dia tak tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merosakkan iman. Tuan-tuan, dia baru pindah rumah baru contoh, jadi dia minta lah sesuatu tuan-tuan, minta sesuatu dengan pawang supaya dipermudahkan urusannya untuk dia tinggal di rumahnya. Jadi pawang memberikan sesuatu kepadanya. Ini saya sempat dengan zaman tersebut. Zaman itu kelahiran anak-anak lelaki tuan-tuan, ataupun anak-anak perempuan diikat benang hitam di pinggang. Tuan-tuan sempat tak zaman tu? Tuan-tuan sempat ke tak? Assalamualaikum orang sini. Steady je. Ini soalan tuan-tuan. Saya sempat dengan zaman bayi lahir diikat benang hitam di pinggang. Tuan-tuan sempat ke tak? Saya sempat tuan-tuan. Saya sempat, sampai saya belajar pun ada lagi yang kawan yang masih ikat lagi benang hitam di pinggang. Mengikut kepercayaan orang kita dahulu, diikat tersebut supaya bayi terselamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini, kemumput, kuning. Jadi bila dapat anak, bayi diikat di pinggangnya dengan benang hitam. Ini saya sempat. Okey tuan, mungkin dahulu kita juga pernah diikat, ataupun kita juga tukang ikat. Kita tak tahu benda itu syirik tuan-tuan. Macam mana? Dengan kepercayaan yang kita lakukan dahulu, kita tak tahu perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya, betul lah, dulu mak saya pun ikat juga pada saya masa kecil dulu. Kita tak tahu cerita tuan-tuan. Okey, mereka yang lakukan dahulu, nenek moyang kita, yang mengikat pada benang hitam dengan kepercayaan tertentu, bayi itu akan terselamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini pada usia kecil. Manakala perbuatan itu adalah perbuatan yang jelas syirik kepada Allah, sebab meletakkan kepercayaan yang mana pada benang hitam tersebut ada unsur spiritual yang boleh membasmi sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak kecil tadi. Okey, kejap, masa mereka buat tu mereka tahu ke tak? Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Sebab bagi kami ianya dilihat sebagai ikhtiar. Orang kita tuan-tuan, bahasanya menggunakan dengan bahasa ikhtiar. Itu kan ikhtiar. Okey tuan, betul. Tetapi tuan,
sedar tak sedar ianya juga di antara perbuatan syirik. Sebab kita meletakkan kepercayaan pada benang itu ada sesuatu yang boleh memberi kemudaratan dan manfaat kepada si mati ataupun si bayi tadi, tuan-tuan. Pengarang meneruskan bicaranya melalui ungkapan berikutnya. Al-jahilu ma'zurun walakin yajibu alaihi an yata'allama wa yattabi'al haqqa idza ja'ah. Sekarang pengarang masuk untuk berbicara tentang perihal orang yang jahil tadi, tuan-tuan. Dia tak tahu apa yang dia buat, rosak iman. Kata pengarang, seorang yang jahil baginya ada keuzuran. Kejap, kami nak tanya ni apa maksud keuzuran di sini ya? Okey, keuzuran di sini, tuan-tuan, artinya dia ada alasan tertentu. Apabila kelak dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kejahilannya. Beza, tuan-tuan, orang yang jahil dengan orang yang alim. Orang yang alim tak ada keuzuran untuknya. Orang yang jahil masih mempunyai keuzuran ke atasnya dengan sebab kejahilan yang menyeliputi dirinya. Dan tetapi kewajipan ke atasnya untuk mempelajari. Orang jahil, dia kena belajar. Wajib atasnya untuk belajar, dan dia mesti mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu tiba kepadanya. Okay, macam contoh tadi dah, tuan-tuan. Kita pakai benang hitam tu sampai ke besar, sampai kahwin, tuan-tuan. Orang rumah pun tegur, abang benang apa ni? Ini nenek moyang abang dulu ni, yang nenek yang boleh ikat. Katanya boleh selamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini, kememput, kuning apa semua. Jadi dikekalkan ikatan tersebut. Kemudian orang rumah kita pun explain tentang hukumnya. Apabila tiba hukum itu kepada kita, kita wajib mengikuti. Sebelum itu jahil dalam keadaan keuzuran. Bicara pengarang, innaman thabata lahul islama la yunza'u minhu illa ma yanqudul iman wal qasdu wan niyyatu syartu sihhatil a'mal. Begini pengarang masuk untuk berbicara. Sesungguhnya sesiapa yang sabit baginya keislaman, orang Islam sabit baginya dia adalah seorang Muslim, tuan-tuan, tidak akan tercabut Islam, iman daripadanya, melainkan perkara-perkara yang akan mencabut Islam. Ada perkara yang membuatkan imannya boleh tercabut. Manakala dan qasd, dan juga niat, syarat sah amalan tersebut. Maknanya bila dia buat dalam yang sama pegangannya dan juga niatnya seperti mana apa yang dia usahakan. Kemudian pengarang masuk lagi berbicara, wal jahilu alladhi waqa'a fi syirkin aw kufrin yanqudul iman wa lam yaqsud naqda imanihi fa huwa ma'dzur. Ini bicara hukum di si pengarang. Dan seorang yang jahil yang terjebak dalam kancah kesyirikan ataupun kufuran yang membuatkan imannya tercabut, tuan-tuan, dan dia tidak berhasrat saat dia melakukan perbuatan tersebut, yang mana perbuatan itu mencabut imannya. Okey, dia buat satu, tuan-tuan, dia tak tahu benda yang dia buat itu boleh rosak iman. Macam tadi, dia mengunjungi pawang. Kita pernah berbicara dahulu, tuan-tuan, tentang penegasan keras daripada baginda Rasulullah SAW mengenai mereka yang datang untuk bertanya, mengunjungi pawang. Apa ancamannya, tuan-tuan? Tidak diterima solatnya 40 malam. Kemudian mereka yang datang dan mempercayai apa yang dikatakan oleh si pawang tadi itu, maka dia telah mengkufuri atas apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ini ancaman keras kepada mereka yang mengunjungi Tok Bomo. Okey, jadi sekarang, tuan-tuan, kata pengarang, perbuatan itu rosak iman. Manakala dia melakukan dalam keadaan jahil, fahuwa ma'zur, maka baginya ada keuzuran. Dengan sebab kejahilannya, maka ke atasnya semestinya ia mempelajari dan bersegera untuk bertaubat. Faqad sa'al hawariyuna Isa bin Maryam jahlan minhum biqaulihim kama jaa fil Quran. Hal ini seperti mana saat Hawariyun bertanya kepada Isa ibnu Maryam, kejahilan daripada mereka. Dengan sebab kejahilan mereka, apa mereka tanya kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam, tuan-tuan? Petikan daripada suratul Maidah ayat 112 melalui firman Allah Subhanahu wa taala,
وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Arti melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada suratul Maidah ayat 112. Artinya, yakni ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, sediakah Tuhanmu menurunkan hidangan daripada langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Okey tuan-tuan, kenapa pengarang memuatkan ayat ini? Ayat ini seolah-olah pengarang terlebih dahulu ingin mendekatkan kepada kita, seolah-olah tuan-tuan, mereka Al-Hawariyun, mereka ragu yang mana Allah Subhanahu wa taala itu boleh menurunkan makanan. Lalu mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bicara mereka, seolah-olah mereka ragu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan makanan tuan-tuan daripada langit. Okey, melihat kepada bicara mereka itu, permintaan mereka kepada Isa, ini adalah permintaan seolah-olah meragui kekuasaan yang ada pada Allah. Bila meragui kekuasaan yang ada pada Allah tuan-tuan, ianya akan menjejaskan keimanan. Lantas Nabi Isa alaihissalam menegaskan kepada mereka dengan bicaranya, bertakwalah kepada Allah jika kamu di kalangan orang-orang yang beriman. Di antara hujahan yang lebih dekat dengan kita tuan-tuan, pengarang memuatkan beberapa hujahan daripadanya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, berkisah tentang jahil. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه إلى خيبر مروا بشجرة ذات تعاليق ذات أنواط كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم عند الحرب ويعتقدون أنها تؤثر في نصرهم. فقال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. Sebelum kita lihat terjemahan daripada hadis tersebut tuan-tuan, terlebih dahulu kita ingin merenung firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada juzuk yang ke-9 suratul A'raf, muka surat 167 ayat 138, melihat kepada permintaan yang pernah dipinta oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Terus saya baca terjemahannya tuan-tuan, ayat 138. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, yakni bahagian utara daripada Laut Merah, ketika mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka, yakni Bani Israel, berkata, wahai Musa, buatlah kami sebuah Tuhan, yakni berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa berhala. Yakni Musa menjawab, sesungguhnya kamu orang-orang yang jahil. Kembali kita melihat ayat di atas. Ayat ini tuan-tuan menyatakan kepada kita tentang permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa saat mereka diselamatkan daripada peristiwa belahan laut yang menimpa Firaun dan bala tenteranya, dan peristiwa itu mengorbankan Firaun. Jadi selepas itu tuan-tuan, bila mereka menempuh perjalanan, mereka melalui satu kaum yang sedang menyembah berhala. Mereka tengok orang sembah berhala. Lalu mereka memberi cadangan kepada Musa, Musa, ciptalah kepada kami berhala seperti mana mereka ada berhala, ada Tuhan, kami pun nak juga. Tuan-tuan, ini adalah cadangan, bukan sekadar menggoris iman, sebaliknya meruntuhkan iman, terkeluar daripada Islam, terkeluar pada iman. Yang mana cadangan mereka supaya Nabi Musa bina berhala satu, sebab mereka ada berhala, kami pun nak juga. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam bersabda kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Nabi Musa kaitkan dengan kejahilan. Maknanya permintaan mereka itu dengan sebab mereka jahil.
Di sini tuan-tuan, mulai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, dan di saat Rasulullah SAW keluar bersama dengan para sahabatnya menuju ke Khaybar. Ini dalam peristiwa peperangan Khaybar, tuan-tuan, yang mana peristiwa tersebut peperangan yang tercetus di antara kerajaan Madinah dan juga Yahudi yang berpakat dan mengumpul kekuatan di Khaybar. Jadi tak apalah, on the way Rasulullah dan juga para sahabat, tuan-tuan, ke Khaybar. Lantas mereka melalui sebatang pohon yang penuh dengan pergantungan. Anda bayangkanlah, pokok penuh dengan pergantungan, dengan pedang, dengan apa-apa, yang mana musyrikin pada zaman jahiliyah dahulu mereka menganggap dengan sebab mereka menggantung pedang-pedang, ianya akan diberikan kemenangan. Ini cerita itu, tuan-tuan. Mereka tengok pokok penuh dengan pedang-pedang, dari mereka menganggap apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, tuan-tuan, bila mereka gantung pedang, mereka akan diberi kemenangan. Mereka berhajat, mereka meletakkan hajat, mereka gantung di situ. Lalu, tuan-tuan, para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatlah kepada kami tempat untuk menggantung harap seperti mana mereka ada tempat untuk menggantung harap. Buatlah untuk kami sama. Tuan-tuan, mereka tertarik melihat kepada pokok yang penuh dengan pergantungan, dengan tangkal-tangkal. Jadi mereka memberi cadangan kepada Rasulullah supaya Rasulullah jadikan sebatang pohon seperti mana pohon musyrikin tadi untuk mereka menggantung harap. Tuan-tuan, Rasulullah SAW bingkas berkata kepada mereka, "Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa li Musa." Maha suci Allah, ini seperti mana ungkapan yang pernah dikatakan kaum Musa kepada Musa. Wahai Musa, ciptakan kepada kami berhala Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Melalui ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan, Rasul tegur para sahabat, subhanallah, maha suci Allah, ini seperti mana apa yang pernah dikatakan kaum Musa kepada Musa. Musa, ciptalah kepada kami tempat untuk bergantung harap Tuhan berhala seperti mana mereka ada, kami pun nak juga. Tuan-tuan, Rasulullah menegur mereka. Kemudian baginda SAW meneruskan bicaranya, "Dan demi jiwaku berada di genggamannya, di tangannya, kelak kalian pasti akan melakukan peninggalan yang dilakukan oleh mereka sebelum daripada kalian." Tuan-tuan, tarikan itu ada. Tuan Haji, kenapa Tuan Haji buat begini? Yalah, ini nenek moyang kita punya ni, jangan kita lupa asal usul. Kenapa kita buat begini? Ini nenek moyang kita punya ni, orang lama kita. Kita kena hormat adab. Sebagai contohnya, tuan-tuan. Okey. Jadi pengarang berhujah melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis di atas. Dengan sebab kejahilan, tuan-tuan, cadangan para sahabat tadi, tuan-tuan, ikutnya cadangan tu memang tak boleh memberi cadangan begitu. Cadangan begitu, tuan-tuan, memang tidak ada asas dan tidak dibolehkan. Rasulullah, buatlah kepada kami tempat untuk menggantung harap seperti mana mereka ada tempat untuk menggantung tangkal-tangkal. Kami pun nak juga. Tuan-tuan, ini adalah ungkapan yang jelas merosakkan iman. Tuan-tuan, manakala melihat pada hadis itu, kenapa mereka kata begitu? Sedangkan jelas ungkapan itu tak boleh sebut. Tuan, mereka menyebut begitu dalam keadaan mereka jahil. Mereka pun tak tahu dengan apa yang mereka katakan kepada Rasulullah itu adalah ungkapan yang tidak dibolehkan. Jadi sekarang pengarang ini berhujah dengan sebab kejahilan. Seseorang yang pernah melakukan syirik, tuan-tuan, perkara yang meruntuhkan iman, dan dia tak tahu, tuan-tuan, apa yang dia buat itu merosakkan imannya, manakala baginya adalah keuzuran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga, tuan-tuan, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Laqad dakhala rajulun al-jannata ma 'amila khairan qat, qala li ahli hina hadarahu al-maut, idza ana mittu fa ahriquni thumma istahaquni
ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر فأمر الله البر والبحر فجمعاه ثم قال ما حملك على ما صنعت قال مخافتك قال فغفر له بذلك. Ceritanya tuan-tuan diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ia pernah menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, maka sesungguhnya pernah melalui bicara Rasulullah, sesungguhnya kelak seorang lelaki akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, dia masuk syurga, seorang lelaki penghuni syurga, yang mana lelaki tersebut dia bukanlah melakukan amalan yang baik. Dia tidak pernah melakukan amalan yang baik semata-mata. Ma'amila khairan qad, tak pernah melakukan benda baik. Apa yang dia kata tuan-tuan? Maka apabila dia hampir mati, dia pun berpesanlah kepada anak-anaknya, kepada adik keluarganya, sekiranya nanti saya mati, maka bakarkanlah saya. Dia pesan. Dia tak buat benda baik tuan-tuan. Kemudian bila dia nak mati, dia pesan kepada adik keluarganya, bila saya mati nanti, bila ayah mati nanti, bakar jasad ayah. Kemudian hancurkan semua tulang belulang, biar berdebu. Kemudian larutkanlah sebahagiannya di lautan dan sebahagiannya lagi di daratan. Bahagi dua jasad tadi tu, abu bahagi dua, sebahagiannya di lautan dan sebahagiannya di daratan. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku saat kebangkitan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada lautan, kepada daratan dan juga lautan. Maka lelaki tadi kembali dihidupkan. Ini pada hari akhirat tuan-tuan, dihidup semula. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membuatkan kamu lakukan seperti mana apa yang dilakukan. Ialah tuan-tuan, dia arahkan ahli keluarganya supaya bakar jasad dia, kemudian bahagi dua. Kenapa dia buat begitu tuan-tuan? Seolah-olah tuan-tuan, dia risau sekiranya dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, supaya kesan-kesan jasadnya tak ada, kesan-kesan kehidupannya tak ada, supaya dia tidak akan dibangkitkan nanti. Artinya tuan-tuan, dia jahil. Dia sangka dengan dia buat begitu, Allah tak akan bangkitkan dia. Kemudian bila dia dibangkitkan semula, Allah tanya dia, kenapa kau buat begitu? Apa yang membuatkan kamu lakukan seperti mana apa yang kamu lakukan? Lantas dia menjawab, aku takut kepadamu. Jawapan dia itu je. Dia jawab dari depan Allah, dia takut kepada Allah, dia takut dia akan dibangkitkan semula. Ialah tuan-tuan, tak pernah buat benda baik. Bila nak mati, dia pesanlah kepada anak-anak dia supaya bakar habis semua, biar tak ada langsung kesan kehidupan. Dilarutkan lagi jasad dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan baginya demikian itu. Allah ampunkan dengan sebab kejahilannya. Tuan-tuan, kita kembali berbicara melalui apa yang dinyatakan oleh pengarang tadi. Kemudian kata pengarang, kita pergi kepada beberapa poin selepas itu tuan-tuan. La udhra li ahadin ba'da al-'ilm, tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang selepas dia mengetahui, selepas dia tahu, tak ada lagi keuzuran kepadanya. Tadi kita lihat seorang yang jahil, baginya ada keuzuran, tetapi dia wajib untuk mempelajari. Tuan-tuan, ini juga kita close sikit daripada bab tadi tuan-tuan. Sebagai contoh, mungkin tuan-tuan pernah masuk ke perkampungan, mungkin Islam, pendalaman tuan-tuan, orang asli Islam, tapi tuan-tuan masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan mereka pun tak tahu tuan-tuan. Khinzir tak boleh makan, mereka pun tak tahu, mereka makan macam biasa je. Jadi dengan sebab kejahilan mereka, mereka tak tahu perbuatan itu adalah perbuatan ditegah, masih minum arak, dan dia tak tahu arak itu haram. Beza tuan-tuan dengan orang yang tahu. Beza dengan orang yang tahu, mereka yang bukan jahil dan mereka mengerti tentang pengharamannya, adalah keadaan yang berbeza. Kita kembali semula. Kata pengarang, tidak ada
keuzuran kepada seseorang selepas dia mengerti. Contoh, apa jua keadaan yang kita tak tahu sebelum ni, kemudian kita tahu, tidak ada lagi keuzuran kepada kita. Contoh, sebelum ni kita tak tahu kan, mendedahkan aurat itu haram. Selepas kita tahu, tak ada lagi keuzuran. Tak ada lagi keuzuran makcik-makcik. Selepas kita tahu. Dulu masa kita tak tahu, tak apa, dalam keadaan jahil. Jadi selepas kita mengerti, tuan, tak ada lagi keuzuran. Walaupun dengan bahasa baik dia kata, doa-doalah supaya saya dapatlah hidayah. Tak. Doa-doalah supaya hati saya terbuka nak untuk aurat. Tak. Tidak ada lagi keuzuran kepadanya selepas dia mengetahui tentang kewajipan untuk aurat. Okey. Kata pengarang. Sebelum itu tuan-tuan, ini sedikit selingan cerita lah yang pernah saya alami tuan-tuan. Ini cerita betul. Bukan saya cerita nak pergi sedap dengar ke. Tak tuan-tuan, realiti. Masih lagi dalam tajuk yang sama tuan-tuan, tentang mungkin kita dulu pernah mengunjungi Tobomoh ke, ataupun Tobomoh yang datang mengunjungi kita ke Pawang tuan-tuan. Kita buat dulu kita tak tahu, sebab itu trend kampung kita. Bila hilang barang bukan pergi balai polis tuan-tuan, pergi jumpa Tobomoh. Tobomoh pun bagi barang balik letak atas pintu sekian. Esok datang saya jumpa lagi, jumpa saya datang esok. Ini sebagai contoh tuan-tuan. Dia pun tunjuk alamat-alamat, oh, orang yang ambil barang kamu tu dia macam ni, cara duduk dia, cara berdirinya sekian. Okay. Ini cerita betul. Cerita betul tuan-tuan, yang pernah saya lihat sendiri. Ini di antara cerita yang dikaitkan dengan kesyirikan lah tuan-tuan. Pada usia kecil saya, umur belum lagi cukup usia, belum lagi usia balik tuan-tuan, sekitar tahun 90-an, akhir 90-an. Masa saya usia sekitar 12 tahun gitulah, 11 ke 12 tahun. Ketika mana saya belajar di sebuah tahfiz Al-Quran yang terletak di Baling. Saya tidak sudi untuk menamakan pusat pengajian tersebut tuan-tuan, ini sebagai yang aktibat cerita saja. Jadi ceritanya tuan-tuan, musim itu pelajar hilang barang. Pelajar hilang barang. Ini ceritanya lebih 20 tahun. Bila pelajar hilang barang, satu malam warden dia bawa seorang perawat. Istilah kita terbomoh lah tuan-tuan, ke sekolah agama, tahfiz Al-Quran. Ini saya nak cerita tentang trend yang ada pada zaman tersebut, pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, saya di antara mereka yang hilang barang. Kebetulan yang ceritanya saya di antara mereka. Saya hilang duit RM50 masa tu. Jadilah kecoh sangat, ramai orang hilang barang, hilang duit. Jadi warden dah senang cerita, dia bawa seorang terbomoh. Itu cerita. Kemudian tuan-tuan, sampailah giliran saya. Sebab seorang pelajar kena jumpa terbomoh tu. Seorang pelajar kena jumpa. Tiba giliran saya, sebab saya hilang RM50. Budak-budak tuan-tuan, budak-budak macam kita tahulah, budak-budak kan belum lagi dikira dan masih lagi terangkat pena tuan-tuan. Jadi saya masuk, jumpa dengan Tok Bomoh tadi. Masuk si budak. Bila masuk tuan-tuan, saya terkejut. Macam tuan-tuan tengok dalam TV macam tu lah. Dia ada dulang, dia sediakan macam-macam dengan kemayan, dengan apa, gela-gela benda lah ada. Budak-budak tuan-tuan, kita tengok benda tu kita rasa teruja. Kemudian dia silakan saya duduk. Okey, adik boleh duduk. Kemudian dia baca macam-macam lah tuan-tuan. Dia sediakan, dia dapat dia karung di kiri dia. Kanan dia pegang batang mancis secara bersilang begitu, kepala dengan kepala, satu di bawah, satu di atas. Okey. Kemudian dia baca apa semua. Kemudian dia tanya saya, "Itu Bomoh, adik Syak siapa?" Kita budak tuan-tuan, kita namakan saya namakan seorang kawan saya. Saya tak ingat dah nama dia, saya lupa yang individu tu. Kemudian tak apalah, dia masukkan duit dalam karung. Kemudian dia baca mantra dia. Apa dia buat tuan-tuan? Dia angkat mancis tadi secara bersilang. Kepala mancis, kepala dengan kepala dia angkat.
Yelah tuan-tuan, bila angkat mana lekat? Logik akal memang tak lekat. Dia angkat jatuh, angkat jatuh, angkat jatuh, angkat jatuh. Dia kata kat saya, adik, bukan dia. Siapa lagi adik Syah? Saya namakan individu yang kedua. Saya namakan individu kedua tuan-tuan. Individu pun saya dah lupa nama dia. Dia buat seperti mana apa yang dilakukan kali pertama tadi. Dia letak semula mancis tadi secara bersilang tuan-tuan, kepala dengan kepala begini. Dia angkat batang mancis di bawah. Bila angkat jatuh, angkat jatuh, angkat jatuh. Dia cuba berapa kali. Kemudian dia kata kepada saya, adik, bukan dia. Bukan dia yang ambil. Adik Syah siapa lagi? Saya namakan individu yang ketiga tuan-tuan, sahabat saya, orang Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sampai sekarang tuan-tuan saya jumpa dia, Yasir, aku tak nak ambil duit hang. Saya percaya dia tuan-tuan. Ini zaman budak-budak dulu. Tak apalah. Jadi dia angkat, dia baca-baca apa semua, dia angkat tuan-tuan, tangan kanan dia angkat mancis tadi, melekat. Batang mancis tuan-tuan melekat begitu dan boyang. Saya tengok benda pelik begitu. Ini bukan cerita tipu tuan-tuan, cerita betul. Saya tengok benda begitu. Kemudian mancis tadi goyang, dia masukkan duit dalam, ini tangan kanan pegang, tangan kiri dia masuk duit dalam karung tadi. Dia kata, betul ke budak tu ambil? Betul ke? Betul ke budak tu ambil? Lama juga tuan-tuan. Memang tahyul betul ceritanya. Memang tahyul tuan-tuan. Dia pusing lama, goyang. Kemudian jatuh. Mungkin saya boleh jangkakan sekitar dalam 30 saat begitulah tuan-tuan. Lama. Dia kata kepada saya, adik, betul kawan adik tu ambil. Okey. Itu cerita tahyul. Khurafat jelas-jelas tuan-tuan. Jadi melihat kepada cerita tersebut, sebenarnya tuan-tuan, mereka tak tahu. Tok Bomoh Pawang, mereka tak tahu tuan-tuan. Jadi yang dia buat tu tuan-tuan, apa kaitan tuan-tuan mancis dengan barang hilang, dengan duit hilang tuan-tuan? Apa kaitan? Langsung tak ada kaitan. Jadi apa dia buat tadi tu tuan? Dia buat begitu supaya menimbulkan kepercayaan kita terhadap dia. Bakar betul Bomoh ni, hebat betul. Biasanya tuan-tuan, mereka akan mempertontonkan sesuatu yang luar biasa supaya kita meletakkan keyakinan dia ni hebat. Dia buatlah satu depan kita. Jadi ini kebiasaannya. Ini saya boleh cakap apa yang saya lihat lah tuan-tuan. Itu yang saya lihat, benda yang tak mahu saya tengok. Batang mancis tuan-tuan dia melekat begitu, saya tak mahu tengok. Ini melihat kepada apa yang berlaku. Dan cerita itu tuan-tuan, jelas ianya adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita pergi Gunung Jerai, dia sekitar daripada kaki Gunung Jerai itu tuan-tuan, dia ada rumah penjaga gunung. Rumah penjaga gunung tuan-tuan, kalau dulu sekitar tahun 2010 masih ada lagi. Saya pergi terbaru ni tuan-tuan, dah tak ada dah signboard. Kalau dulu tuan-tuan ada signboard, rumah penjaga Gunung Jerai. Memang betul dia melihat kepercayaan dahulu. Bila nak naik Gunung Jerai, tuan-tuan kena minta izin dengan dia dulu, dan ada ritual-ritual tertentu yang perlu dilakukan. Jadi zaman ini alhamdulillah masyarakat semakin celik, semakin sedar. Ada beberapa perkara yang pernah dahulunya terjebak dalam kancah-kancah tertentu yang boleh menggoncangkan iman, merosakkan iman tuan-tuan, yang mesti kita hindarkan apabila tiba kepada kita pengetahuan. Kemudian kata pengarang, tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang apabila tiba kepadanya pengetahuan. Artinya sekiranya dia mengerti. Macam cerita saya tadi tuan-tuan, budak-budak kita tak tahu. Budak-budak tuan-tuan, apa pun dia tak tahu. Dia tengok sonok, dan kita pun tak tahu benda itu syirik. Jadi tidak ada keuzuran kepada seseorang, tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang selepas dia mengerti. Wa idza kana al-amru qad asbaha bi hadhihi al-khuturah, kita boleh lantai bilang dulu untuk azan insya-Allah.
kejahilan tentang masalah tadi telah tercapai pada tahap yang membimbangkan. Maka kewajipan ke atas ulama-ulama untuk menceritakan, memperincikan kepada manusia agama Allah, dan kewajipan kepada mereka yang pernah terjebak dalam kancah kejahilan ataupun kesalahan yang membuatkan ia terjebak dalam kesyirikan, maka hendaklah ia bersegera untuk bertaubat. Mungkin kita pun ada cerita kita juga, mungkin tuan-tuan pun ada cerita tuan-tuan lebih dahsyat pada saya tadi tuan-tuan. Apa tidakkan kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang mempunyai pengetahuan sedangkan mereka menyembunyikan. Tak kira tuan-tuan, kita tahu satu perkara, kita wajib sampaikan. Ancaman keras daripada Allah petikan daripada suratul Baqarah ayat 159 muka surat 24 juzuk yang kedua. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, iaitu keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab yakni Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Ini ancaman keras bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran, seperti mana apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan juga Rasulullah. Apa ini yang dinyatakan oleh Allah, kita tahu tuan-tuan, kita mesti sampaikan, jangan kita senyap. Kemudian kata pengarang lagi, dan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka yang terus konsisten melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah dan juga sunnah Rasulullah. Dia tahu dan dia masih lagi buat tentang perkara yang ditegah dalam agama tadi, dan dia masih mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan yang dilalui oleh orang mukmin selepas datang kepada mereka keterangan-keterangan. Hal ini juga melihat kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah An-Nisa ayat 114 melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dan barang siapa menentang Rasul yakni Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, mengakhiri bicara kita malam ini di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, kejahilan adalah sesuatu yang menjadi keuzuran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, kewajipan bagi kita yang tidak mengerti mesti kita mempelajari dan mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu tiba di hadapan kita. Sesuatu yang kita tak tahu, kemudian jelas apa yang kita lakukan sebelum ini bertentangan dengan kebenaran, mesti kita mengikuti kebenaran yang tiba di hadapan kita. Dan di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu kejahilan seseorang menjadi keuzuran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan hal ini juga perlu dilihat kepada kesesuaian. Contoh tuan-tuan, macam kita hari ni tuan-tuan, boleh kita katakan amat mustahil seorang itu terjebak dalam kancah kejahilan. Kita tangkap dia tuan-tuan, contoh, dia tak puasa siang Ramadan, tengah hari pergi Medang di kedai mamak. Kita tanya dia, tuan tak puasa ke? Puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan tu wajib ke? Dia buat macam tak tahu tuan-tuan. Dia buat macam dia jahil. Dia tak tahu kata puasa Ramadan tu wajib. Raya dia awal sekali tuan-tuan, tapi puasa dia tak tahu. Kata dia jahil. Saya tak tahu kata puasa ni fardu. Boleh percaya ke tak tuan-tuan? Ini juga melihat kepada keadaan. Apapun sekiranya benar dengan kejahilan yang tidak diketahui olehnya tentang sesuatu, ianya adalah keuzuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kejahilannya. Manakala kewajipan kepadanya untuk mempelajari dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, semestinya
ancaman keras kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang sesuatu, kita senyap. Rumah kita masih tidak untuk aurat, tuan-tuan, kita senyap je. Tak pernah kita cerita kepadanya, tak pernah kita suruh pada dia, tak pernah kita hadiah tudung kepadanya. Kewajipan kepada kita untuk menyampaikan. Kita mesti menceritakan kepadanya tentang kewajipan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah amalan kita dan mengakhiri kehidupan kita dengan iman kepadanya. Jadi sekali itu sahaja bicara kita pada malam